Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, buat julung kali pertamanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, yang mana keberadaan kita, perhimpunan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, duduknya kita di dalam sebahagian daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita maklum yang diberi nama Masjid Bertamalim. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita kali pertama pada pagi yang mulia ini bertentang matanya kita untuk mengeratkan ukhuwah dan silaturrahim, yang mana perjumpaan kita, duduknya kita pada pagi yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, Ustaz ucapkan jutaan berbanyak-banyak terima kasih terutama kepada seluruh pimpinan ahli jawatan kuasa Masjid Bertamalim, sama ada pengurusinya, timbalan pengurusi, SU bendahari, dan kepada seluruh carta organisasi Masjid Bertamalim, daripada imamnya, Bilal ataupun muazzinnya, SU setiausaha, dan kepada seluruh. Mudah-mudahan Ustaz mendoakan kalian semua duduk dalam keadaan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita, yang mana hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang berkesempatan sebentar tadi sebelum daripada kita berkuliah ataupun sebelum daripada kita meneruskan tazkirah kita pada pagi yang mulia ini, sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah. Ada daripada kalangan kita yang diberikan kekuatan oleh Allah sebentar tadi, untuk kita katakan bangun qiyamul lail. Qiyam asalnya berdiri, al-lail asalnya malam, qiyamul lail. Alhamdulillah, kita telah melakukan beberapa solat sunat dan juga kita telah berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya diikuti dengan solat fardu subuh. Yang mana ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, solat fardu subuh ni luar biasa. Nah, sehingga puak-puak Yahudi, puak-puak Nasara, dia karang dalam kitab dia. Dia kata, aku tidak akan pernah takut dengan umat Islam sampai bila-bila. Dia tahu kekuatan umat Islam bagaimana.
Nah, dia percaya adanya Nabi Allah Adam AS, Nabi Musa, Nabi Isa. Cuma dia tidak beriman, ataupun dalam bahasa mudah, dia tak nak percaya, dia tak nak ikut akan kerasulan khatamul anbiya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni dia tak berapa nak pegang. Nah, dia kata mana Muhammad ni? Itu dia tak percaya. Kata Yahudi dan Nasara, aku tidak akan pernah takut dengan umat Islam sampai bila-bila. Walaupun hari ni kita tengok, tak silap Ustaz, hampir dunia 50 hingga 60% dimonopolikan, dengan makna ramainya umat Islam. Kata puak Yahudi, aku tidak akan pernah gentar dengan umat Islam sampailah, sehinggalah salat fardu subuhnya itu tadi ramai seperti salat fardu Jumaat. Ketika itu agama aku, termasuk aku sendiri, kata Yahudi dan Nasara, aku akan takut, aku akan mula rasa gentar. Kerana apa? Kerana keberkatan, kerana keredaan, kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala turun apabila manusia, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuhnya kita katakan memenuhi ruang-ruang saf salat untuk mendirikan salat fardu subuh. Ini luar biasa. Sebab tu kalau kita tengok hari ni di Turki, di bawah pimpinan Presiden Tayyip Erdogan, mereka telah menetapkan bahawasanya seluruh kaki tangan kerajaan, kalau bahasa kita panggil orang kerja government, orang kerja kerajaan, wajib untuk menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah tiap-tiap hari. Dia keluarkan satu undang-undang, kecuali bagi yang uzur. Kita maklumlah manusia macam-macam. Ada yang sakit, ada yang tak sihat. Bagi mereka wajib untuk turun berjemaah, wajib untuk keluar salat fardu subuh berjemaah. Sebab tu beberapa masa ketika muzium tu, yang satu ketika asalnya dimonopolikan oleh Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian dipegang oleh pimpinan Mustafa Kamal Atatürk laknatullah, yang menukarkan daripada asalnya kita kata masjid, tukar kepada tempat persinggahan jadi muzium. Lama dah tak pernah laungkan azan. Kemudian Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Tayyip Erdogan, presiden ini tadi, yang mana kembali dilaungkan laungan kalimah Allahu Akbar, kalimah laungan azan, maka disitulah kekuatan umat Islam. Sebab tu hari ini ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang boleh hadir salat fardu subuh, orang yang boleh hadir di dalam salat berjemaah, inilah tanda kayu ukur yang menjadi bahawasanya kita memperoleh keberkatan ataupun tidak daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita telah melalui, kita katakan qiyamul lail, kemudian salat fardu subuh secara berjemaah, dan alhamdulillah inilah saat-saat yang kita nantikan, yakni tazkirah ataupun kuliah subuh kita sempena awal tahun baru. Kalau tak silap Ustaz, hari ni 2 Januari 2021. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ada sedikit kebaikan yang boleh kita bawa pulang. Baik, sebelum daripada Ustaz memulakan pengajian ataupun kuliah kita pada pagi yang mulia ini, Ustaz rasa terlebih baik dan terlebih elok untuk Ustaz ta'aruf dululah sedikit sebanyak latar belakang Ustaz. Ustaz pun kali pertama hadir di sini, dan juga ayah sekalian, InsyaAllah mudah-mudahan ukhuwah kita, silaturrahim kita akan berpanjangan. Baik, diberi nama Muhammad Nazri bin Muhammad Nasir, ataupun dikenali dengan Ustaz Nazri Nasir. Alhamdulillah, Ustaz masih lagi menetap di pengajian Madrasah Adniyah Bakriyah Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Masih lagi mengaji di sana, masih lagi belajar di sana. Kerana kata Nabi SAW, tuntut ilmu daripada buayan sehingga ke dalam liang lahat, takkan pernah berhenti. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala kata apa? Makin mengaji, makin belajar, makin banyak tak tahu. Bukan makin mengaji, makin belajar, makin duduk dalam kuliah, makin tahu. Bukan. Ilmu ataupun bahasa ataupun kita kata ayat yang tersirat daripada Al-Imam Syafi'i, makin mengaji makin banyak yang tak tahu. Betul lah. Semalam kita katakan tak tahu apa-apa, hari ni datang kuliah subuh.
Asalnya nak keluar daripada rumah tadi dah ada wuduk. Contoh, nak pakai selipar, tiba-tiba ada tai kucing. Dah ada wuduk dah. Nah, sarunglah kaki kita dekat selipar. Tiba-tiba ada najis, tai kucing ke, tai ayam ke, tai cicak ke. Batal tak wuduk gitu? Ada tai, tadi dah ambil dah wuduk ni. Nah, tiba-tiba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak perasan ustaz, selipar letak kat luar rumah, kucing boleh berak pula. Nah, kita sampai dekat masjid ataupun dekat rumah kita ambil wuduk balik semula. Wuduk batal ke? Wuduk tak batal. Cumanya wajib untuk kita basuh balik kaki kita ataupun anggota yang terkena wuduk tadi, kerana tak boleh menanggung najis di dalam solat. Wuduk tak batal, jangan pergi ambil balik. Nah, tak ada masalah. Kalau terpijak najis, wuduk tak batal. Terpijak tai kucing, terpijak kita kata tai apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tai kucing, tai ayam. Nah, kecuali anggota-anggota wuduk yang boleh membatalkan kita, seperti contoh kita pegang kemaluan anak cucu cicit Nabi Adam. Nah, maksudnya tapak tangan kita dalam perbahasan fiqh. Nah, kita terpegang zakar. Nah, pegang telur bagi orang lelaki, kalau bahasa sains dia panggil testis. Nah, tapak tangan kita pegang telur, batal ke tidak wuduk kita? Tak batal. Yang batalnya zakar, yakni kubul dan dubur. Nah, kita dah ada wuduk contoh. Tiba-tiba menantu kita kata, Abah tolong basuh sekejap berak anak ni bah. Maksudnya cucu lah. Nah, kita dah ada wuduk dah ni. Nak pergi solat maghrib dah, singsing lengan baju tangan kita. Contoh. Nah, ambillah cucu ni tadi, basuhkan berak dia. Batal tak wuduk kita? Jawapannya batal. Kerana apa? Tapak tangan kita ni tadi pegang kubul dan dubur anak cucu cicit Nabi Adam. Sama ada kubul kita ataupun kubul dan dubur orang lain, batal wuduk. Ustaz, kalau saya pegang kubul ataupun dubur binatang, batal tak? Contoh, nah, saya ada bela kucing. Kucing saya ni jinak lah dengan saya, ustaz. Jinak betul. Nah, kucing ni nama dia Boboiboy. Contoh. Nah, saya tengok lah dia jinak. Tiba-tiba dia boleh kencing pula, ustaz, dalam rumah saya. Nah, saya pun bersih lah najis tu. Tadi ustaz kata dah, pegang najis tak batal. Tapi saya nak bersihkan zakar kucing saya. Contoh. Ataupun zakar lembu saya, zakar kuda saya, pokok pangkalnya kemaluan binatang. Batal tak wuduk saya, ustaz? Ni kata. Nah, ni kita nak mengaji satu bab je. Nabi kata dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi kata apa? Engkau keluar daripada rumah kau nak belajar satu topik je. Tak mau banyak-banyak. Satu topik je. Hari ni bab menderhakai ibu bapa, settle. Besok pula bab adab-adab bersama guru, settle. Besok lusa pula belajar tentang bab fiqah, misalnya contoh taharah, settle. Belajar satu bab saja. Nah, biasanya kita kata kalau mengaji ni, belajar ni, nah, lebih kurang lah 40 minit, 45 minit. Itu pun dah tak senang duduk dah kalau lama-lama. Kan? Kalau penceramah lama sikit, kadang-kadang dia buat-buat jatuh botol air kat belakang. Kan? Biasanya lah. Nah, ada signal-signalnya. Nah, biasanya 40 hingga 40. Belajar satu bab. Nabi kata, siapa yang keluar daripada rumah, hadis sahih ni. Nah, riwayat Muslim, siapa yang keluar daripada rumah untuk belajar satu bab sahaja daripada ilmu Allah, nescaya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipermudahkan oleh Allah untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat kata orang yang mengaji ilmu agama Allah, nawaitu dia kerana Allah, insya-Allah masuk di dalam syurga. Ulama sepakat, kecuali bagaimana keadaan individu tersebut. Ada yang jalan kaki, ada yang seperti pantas kilat, ada yang seperti naik seekor kuda. Itu saja kelakuannya. Dia keluar daripada rumah, hari ni mengaji dekat masjid bertamalim, Rabu malam kami Ustaz mengajar ni kitab tasawuf penawar bagi hati. Mai.
Hari Khamis malam Jumaat pula, minggu pertama baca Yasin, minggu kedua baca Kahfi, minggu ketiga buat majlis selawat, minggu keempat ada seorang mengaji tafsir. Dia datang. Belajar satu bab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bagi syafaat dan Allah Taala akan mudahkan besok dia ke akhirat. Seperti Ustaz buat contoh tadi, batal tak wuduk dia? Nah, dah ada wuduk ni, tengok alamak kucing kita, jinak yang kita. Nah, kita pun ambil air ataupun bawa dia dekat toilet, kita nak buat contoh. Nah, kita pegang zakar binatang. Ada wuduk ni, batal ataupun tidak wuduk kita? Jawapannya tak batal. Kerana apa? Kerana kemaluan binatang tak dihormati dalam kitab sebut. Tak dihormati macam mana pula Ustaz? Kita buat fikir mudah-mudah lah. Nah, kalau akhir zaman ni kita kata macam-macam orang makan sup ekor. Nah, ada orang sup zakar pun dia makan. Ada? Nah, kita nak buat contoh. Jadi kemaluan binatang itu tadi tak dihormati dalam kitab sebut. Nah, maka kalau ada wuduk, kita pegang binatang tersebut, yakni kemaluan dia tidak membatalkan wuduk. Nampak? Kita belajar satu bab. Sebab tu kita nak bahaskan pada pagi yang mulia ini bagaimana pentingnya seseorang itu tadi menuntut ilmu fardu ain. Penting. Nah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dalam banyak-banyak benda wajib, Allah Taala paling suka sembahyang wajib. Betul? Dia panggil solat fardu maktubah, dia panggil. Ada syahadah, salat, puasa Ramadan, zakat, haji. Lebih-lebih kurang lah tu. Kita tak mau hurai panjang-panjang. Nah, dalam bab 5 tadi, benda yang wajib Allah Ta'ala paling suka salat fardu 5 waktu sehari semalam. Dia panggil apa? Salat fardu maktubah. Maktubah ni apa? 5 waktu tu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Alah Ustaz, tak payah sebut solat fardu maktubah lah Ustaz. Sebut solat 5 waktu, solat wajib orang tahu. Tak. Sebab ada solat yang boleh dikatakan wajib. Seperti contoh dalam pendapat mazhab yang lain. Kalau tak silap Ustaz, dalam mazhab Hanafi, bagi solat sunat witir wajib bagi mereka. Nah, maksudnya ditekankan bagi mereka. Sangat-sangat disuruh bagi mazhab ini untuk kita katakan melakukan solat sunat witir. Seperti kita tidak ada, tetapi kita ada apa? Solat nazar dipanggil. Nazar macam mana Ustaz? Dia kata, kalaulah aku dapat naik pangkat 2021 ni, aku dah nazar. Abang nazar apa bang? Saya nak nazar, nak semayang duha 3 hari berturut-turut. Contoh. Nah, tiba-tiba 2021 betul, Allah Ta'ala izinkan dia dapat naik pangkat. Maka solat sunat duha tadi tu, yang asalnya sunat, dah jadi wajib bagi diri dia. Kalau dia tak buat, berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kata ni. Nah, dia dah angkatkan jadi wajib. Sebab tu dalam banyak-banyak benda fardu, Allah Ta'ala paling suka sembahyang 5 waktu ni. Nah, cuma ulama ada berbeza pendapat daripada sudut grade, kualiti pahala berjemaah. Mana yang sangat-sangat dituntut berjemaah, ataupun ranking, level, martabat sembahyang berjemaah, kalau boleh jangan tinggal. Ada 7 ranking. Sembahyang 5 waktu je. Macam mana pula boleh 7? Dengar ni. Ni kita nak mengaji sikit je, tak apa. Pertama sekali, sangat-sangat besar pahala berjemaah, solat fardu Jumaat pertama sekali. Jumaat memang kena buat jemaah lah. Dalam mazhab Maliki itu musim PKP 12 orang, betul? Dalam mazhab kita Syafi'i sekurang-kurang 40 orang. Tak ada orang semayang Jumaat seorang-seorang. Dia panggil mazhab Ayapin nama dia. Nah, Ustaz, saya rasa tahun ni Ustaz PKP ni nak semayang seorang lah Ustaz. Nah, saya baca khutbah. Nah, saya sendiri Ustaz. Jangan duk buat pasal kau kena tangkap dengan jaim giang. Nah, jadi yang pertama sekali solat fardu berjemaah, yakni solat fardu Jumaat. Nah, kalau sekarang alhamdulillah di tempat kita dah boleh masuk, dah boleh solat berjemaah. Nah, selagi mana kapasiti penuh, insya-Allah tak ada masalah. Nah, berbanding tempat-tempat lain.
Selangor hampir 3 bulan dah tidak solat berjemaah, yakni solat fardu Jumaat. 3 bulan dah. Ayah ustaz duduk di sana, 3 bulan dah tak Jumaat. Hanya datang berjemaah 6 orang, 7 orang. Tu pun AJK masjid saja. Beruntung tuan-tuan duduk kat sini. Maka solat fardu Jumaat adalah ranking yang pertama. Kedua, solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Nampak? Ranking paling mahal ni. Biasa imam akan baca surah Sajadah, Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara, sampai habis. Sehingga dalam kitab Al-Azkar sebut ada makmum lain datang. Contoh, makmum lain kata apa? Contohlah dekat Ustaz Zaid, contoh. Ustaz Zaid, pagi Jumaat ni kalau boleh tak mau bacalah surah Sajadah dengan hal ata 'alal insani. Kan biasa kita naik rakaat sunnah hal ata 'alal insani halum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Biasanya ada makmum lain, tak kiralah makmum tu musafir ke, qaryah kita ke, dia kata, Ustaz, saya ni sakit lutut Ustaz, tak maulah baca panjang-panjang Ustaz, baca ringan-ringan je. Dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi sebut tak perlu ikut pandangan dia, sebab diberati, dituntuti pada pagi subuh tersebut. Tapi kalau dia minta pada isyak malam kejap lagi, contoh, Ustaz Zaid, kita nak semayang isyak ni kan, Ustaz Zaid, kita nak semayang maghrib kan, nak semayang Allahumma salli ala zuhur asar kan, kalau boleh jangan lama-lama sangatlah, saya ni lutut sakit, saya ni orang musafir, anak saya kecil lagi, kalau boleh sederhana semayang. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, imam yang faqih, imam yang cerdik tak terlalu memberatkan solat dan tak terlalu meringankan solat, tengah-tengah. Jangan berat sangat, dia baru keluar tahfiz, fresh 30 juzuk, semayang isyak dia pukul je Baqarah daripada mula sampai habis. 3 jam setengah semayang isyak. Menggeletar lutut jemaah dekat belakang. Contoh, tak mau. Ataupun ringan sangat. Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, kelang kabut makmum dia buatnya. Contoh, tak mau, sederhana. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah imam yang terbaik. Jangan berat sangat, jangan ringan sangat. Maka datang orang hamba Allah kata, Ustaz, imam tolonglah, subuh Jumaat ni baca ringan-ringan je lah. Baca ayat kursi, lepas tu amanar rasulu bima unzila ilaih, ataupun baca surah-surah biasa je, mam. Kami dekat belakang tak larang. Adakah kena pakai perkataan dia? Adakah kena ikut buah dia? Adakah kita kata boleh kita toleransi? Tak ada masalah. Nak baca bagi imam tu tak ada masalah, tapi tak perlu ikut. Tapi kalau dia datang isyak, mam, janganlah baca lama-lama. Imam kalau semayang isyak, ya Allah, rakaat pertama tu panjangnya, mam, kita kena ambil pakai. Tapi subuh pagi Jumaat, no way. Ini mahal ni. 2. Tadi pertama solat Jumaat. Yang kedua solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Yang ketiga solat fardu subuh selain hari Jumaat. Tu kata nampak 7 tadi. Semayang 5 waktu, solat 5 waktu. Ada orang kadang-kadang dia sebut sembahyang. Ada orang kalau sebut solat. Solat lughatul Arabiyah. Sembahyang ni bahasa Melayu kita lah. Apa sembahyang? Sembah yang esa, sembah yang maha besar, sembah yang maha kuasa. Tu maksud dia. Kalau orang Kelantan, semaya. Dia mudah semaya dah. Kalau Kelantan. Sembahyang. Solat fardu subuh selain hari Jumaat. Mana? Pagi ni ya. Semalam kita dah solat fardu subuh pagi Jumaat, ranking nombor 2. Ni pagi ni. Kalau kita perhati ranking nombor 1, nombor 2, nombor 3, semua 2 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumaat 2 rakaat, subuh pagi Jumaat 2 rakaat, subuh selain hari Jumaat pun 2 rakaat juga. Ini ranking. Kalau fikir logik patutnya banyak rakaat lah, lagi banyak Allah Ta'ala bayar ganjaran pahala. Tak, jangan fikir macam tu. Sebab tu nisbah kita dengan Allah lain dengan nisbah kita sesama manusia. Seperti contoh, Ustaz buat misal mudah-mudah. Kalau kita takut dengan ular, kita takut dengan kalajengking, kita takut dengan polis, kalau kita jumpa, kita akan lari. Tapi nisbah dengan Allah Ta'ala, kita takut dengan Allah, jangan jauh. Makin dekat, makin dekat, makin dekat.
Kalau takut dengan nampak ular, ya Allah ustaz, ular masuk rumah saya, lari jauh lah kita. Tapi banyak ni ustaz saya melakukan dosa. Banyak ni ustaz saya melakukan maksiat ustaz. Saya tak tahulah nak cakap ustaz. Allah Ta'ala terima ke? Minta ampun kepada Allah. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Itu nisbah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama macam ni. Nah, 2 rakaat patutnya paling ringan lah bayar gaji ustaz. Tak. Subuh pagi Jumaat nombor 2, subuh selain hari Jumaat nombor 3. Nombor 4, solat fardu isyak. Ni dituntuti. Sehingga Nabi sebut dalam hadis sahih, siapa yang sembahyang isyak berjemaah, maka pahalanya seolah-olah dia beribadat setengah malam. Buat misal mudah-mudah lah. Nak buat contoh, daripada maghrib dia beribadah, tak berhenti sampai pukul 12 malam. Dia solat isyak aja berjemaah. Ibarat pahala tu dengan baca Quran dalam tu, dengan sedekah. Contoh, dengan dia bertasbih, dengan dia berselawat kepada Nabi SAW, ibaratnya dia sembahyang isyak lebih kurang 5-10 minit tu, berjemaah tu, maka Nabi sebut seolah-olah pahala yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia, dia punya ibadat maghrib hingga pukul 12 non-stop. Dalam tu penuh dengan ibadat. Walhal tak buat pun sembahyang isyak berjemaah ya. Nabi tambah lagi, siapa dia yang sembahyang isyak berjemaah dan juga sembahyang subuh berjemaah, maka seolah-olah dia beribadat sepanjang malam. Nabi kata ni, sebab tu Ustaz kata tadi, nombor Jumaat pertama solat fardu subuh pada pagi Jumaat, nombor 2 solat fardu subuh selain hari Jumaat, nombor 3, nombor 4 solat fardu isyak, nombor 5 apa? Solat fardu asar. Nombor 6 apa? Solat fardu zuhur. Nombor 7 apa? Solat fardu maghrib. Selesai. Ni 7 ranking. Nah, berjemaah. Ustaz ulang balik. Jumaat nombor 1. Solat fardu subuh pagi Jumaat nombor 2. Solat fardu subuh selain hari Jumaat nombor 3. Nombor 4 solat fardu isyak. Nombor 5 solat fardu asar. Nombor 6 solat fardu zuhur. Nombor 7 solat fardu maghrib. Dalam banyak-banyak ibadat, solat itu tadi paling Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala paling suka. Nah, kecuali ada benda yang dia nazar. Itu jadi wajib dah. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Matla'ul Badrin sebut, nak dikatakan nazar ni macam mana? Mesti berlafaz. Okey, mesti berlafaz. Tak jadi kalau duduk seorang-seorang, ustaz. Saya kalau dapat anak perempuan ni lah ustaz, saya rasa lah ustaz, saya nak sembelih seekor lembu lah ustaz. Contoh. Nah, maka dapat anak perempuan ataupun dapat apa yang dia hajati, adakah itu dipanggilkan nazar? Tak. Itu dipanggil sedekah, infak biasa saja. Tapi kalau dia sebut macam ni, dia tentukan. Kalau dalam kitab dia kata dia ta'yinkan. Dia tentukan apa? Perkataan nazar ataupun wajib atas aku. Salah satu. Contoh dia kata macam ni, ustaz, saya kalaulah dapat naik pangkat ustaz, wajib atas saya ustaz untuk semayang solat sunat duha 3 hari berturut-turut. Tadi dia sebut wajib atas aku. Ataupun satu lagi kenyataan, ustaz, saya dah bernazar. Dia tak kata wajib atas aku, dia kata ustaz saya bernazar. Abang nazar apa? Dapat naik pangkat ni ustaz, saya nak semayang tahajud 3 malam berturut-turut. Nampak? Kalau dia sebut macam ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, jadi wajib dah bagi dia. Okay? Wajib atas aku ataupun nazar. Tapi biasa orang kita sebut nazar je. Jarang dah dengar, ustaz, saya ni ustaz nak orang kata wajib atas saya ustaz bila mana saya ni jarang dengar. Biasa straight to the point. Nah, ustaz, saya dah menazar dah ustaz. Nah, dapat saja anak perempuan ustaz. Nah, saya nak bagi makan kambing goli 3 ekor dekat jemaah masjid bertamalim. Contoh. Nah, dapatlah apa yang dia hajati, maka wajib dia kena buat. Dan dalam konsep nazar ataupun perbahasan nazar, kalau dia infak daripada bentuk makanan misalan, nah, semua yang makanan tersebut haram bagi dia untuk makan. Contoh, dia kata, ustaz, saya dapat anak lelaki,
Wajib atas saya. Ataupun, ustaz, saya dapat anak lelaki, saya nak nazar, nak buat 3 ekor kambing golek dekat Masjid Bertambalim. Diri dia dan seluruh tanggungan dia tak boleh makan binatang tersebut. Wajib kena serah bulat-bulat kepada orang lain. Contoh, siapa dia tanggung? Kita katalah contoh, isteri dia tanggung lagi, anak dia tanggung lagi. Maka dalam tanggungan dia tak boleh makan binatang tersebut ataupun makanan tersebut. Tapi sebelah rumah dia, abang dia, contoh, nah, dia bernazar nak sembelih 3 ekor kambing apabila dapat apa yang dia hajati, betul? Tetapi abang kandung dia duduk sebelah rumah. Adakah abang kandung dia tak boleh makan? Tak. Adakah dia ni tadi tanggung abang dia? Abang dia tak tanggung, abang dia kerja dia. Maka abang dia tadi tak ada masalah lah untuk makan daging kambing golek tadi tu. Yang tak boleh makan diri dia dan siapa dia tanggung. Kalau ada mak ayah dia tanggung, tak boleh makan juga. Nampak? Dia kata, contoh, ustaz, saya kalau dapatlah naik pangkat ni ustaz, saya nak solat sunat hajat 3 hari berturut-turut. Jadi wajib lah. Nah, jadi wajib. Kecuali nazar ni tadi, benda itu tadi dah memang wajib. Itu tak jadi. Dia nazar ni benda sunat angkat jadi wajib. Itu baru betul, nazar. Benda sunat, sedekah kan sunat, semayang duha kan sunat, semayang hajat kan sunat. Tapi kalau dia kata macam ni, ustaz, saya dapat naik pangkat, ustaz, saya bernazar. Abang bernazar apa? Saya bernazar, ustaz, saya nak semayang solat fardu zuhur 3 hari berturut-turut. Dia panggil abang tu abang mabuk ketum, dia panggil. Nah, tak ada. Memang jadilah kita katakan zuhur itu tadi, dia dapat anak ke tak dapat anak ke, dia tetap juga wajib untuk semayang solat fardu zuhur. Mesti dia kena buat. Dan nazar juga tak jadi benda yang sia-sia, larang. Dalam kitab sebut, macam mana? Ustaz, saya dapat anak lelaki ni ustaz, saya dah bernazar dah. Abang nazar apa? Saya nak jalan kaki daripada Bertambalim sampai Kota Baru. Nah, abang ni pun mangkuk hayun juga, tuan-tuan. Nah, jadi tak perbuatan ni? Dapat betul apa yang dihajati. Anak ke, naik pangkat ke. Adakah dia kena berjalan kaki daripada Bertambalim pergi Kota Baru? Tak ada. Sebab benda yang sia-sia, syarak tak iktibar. Nampak? Sebab tu dalam benda wajib, Allah Ta'ala paling suka semayang 5 waktu. Dalam benda banyak-banyak benda sunat, Allah Ta'ala paling suka semayang sunat. Tapi gabung kedua-dua, sembahyang wajib dan sembahyang sunat, ada lagi benda yang Allah Ta'ala paling suka. Apa dia? Ada lagi. Ingatkan dah habis lah ustaz, sembahyang fardu Allah Ta'ala suka lah. Memang betul lah, tak nafikan. Sembahyang sunat, betul lah. Antara bersedekah, i'tikaf, puasa sunat, apa lagi? Allah Ta'ala paling suka sembahyang sunat. Tapi gabung sembahyang yang wajib dan sembahyang yang sunat, ulama sebut apabila digabungkan, letak dan sebaris, ada lagi benda Allah Ta'ala paling suka. Apa dia? Orang yang menuntut ilmu agama Allah. Kerana ilmu tadi itulah yang mengesahkan ibadat dekat bawah. Berapa ramai orang salat tapi ilmu tak ada? Berapa ramai? Ni bahaya ni. Salat tu memang tak nafikan wajib, tapi tak mau dengar pengajian agama, tak mau dengar pengajian fardu ain. Berapa ramai yang angkat takbiratul ihram dekat telinga pun tak dengar. Balik tanya anak-anak kita, balik tanya suami kita, balik tanya isteri kita, berapa ramai solat mulut pun tak buka. Usalli fardhu isya'i arba'a raka'atin ada alillah. Mulut tak berkumat kamit, angkat takbir, tak sah, semayanglah, solatlah 1000 tahun sekalipun. Berlekuk-lekuk dahi, hitam-hitam dahi. Contohlah, angkat takbir tak dengar, Allahu Akbar. Kalau dalam berjemaah, pastikan imam bunyi perkataan bar, baru makmum boleh angkat takbir. Allahu Akbar. Imam bunyi bar, baru makmum dekat belakang angkat takbir. Tapi imam belum bunyi bar lagi, Allahu Ak. Perkataan ak tadi tu, makmum dekat belakang nampak?
Ada sejuzuk takbir dia. Sejuzuk ni orang panggil apa? Sebahagian. Sikit takbir makmum, dia join dalam takbir imam. Batal sembahyang makmum tadi. Bukan kata tak sah, bukan kata luput 27, bukan. Tak sah. Waktu Ustaz selalu pesan, kalau jadi khatib Jumaat, kadang-kadang kita belum sempurna lagi bar angkat takbir pada sembahyang Jumaat. Ataupun solat-solat lain. Makmum dekat belakang dah angkat. Berapa ramai orang tak sedar. Takbir pun ramai orang tak sebut dekat telinga. Ada 5. Solat kan dalam bahasa Arab dia panggil aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyuratil makhsusati. Itu solat. Percakapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam beserta syarat-syaratnya. Ini dalam bab solat. Nah, berapa ramai yang baca Fatihah ibu-ibu ayah-ayah daripada bis sampai lin tak dengar dekat telinga. Nah, kena dengar. Ada orang kadang-kadang dia baca ikut dan dia bismillah. Dia ambil yang awal-awal dia. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaum. Iya. Ihdinas sirat. Dia ambil yang depan-depan ni. Nah, mesti kena dengar bis sampai lin. Dan dalam mazhab kita, bismillah itu adalah sebahagian daripada suratul Fatihah. Berbanding dengan mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, kalau kita pergi umrah dulu, kita pergi menunaikan haji, imam-imam dekat Mekah, Allahu Akbar. Dia diam sekejap, baca iftitah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz, tu tak baca pun Ustaz. Sah ke kita mengikut? Jawapannya dia baca, tapi dia baca dalam keadaan sir, dalam keadaan perlahan. Allahu Akbar, dia baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru dia angkat suara, alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh. Tapi kita mesti baca, sekurang-kurang kena dengar dekat telinga. Bismillahirrahmanirrahim sampai lin. Dengar dekat telinga ni macam mana? Lawan suara imam ke? Nak kata dengar dekat telinga ni, imam pun bacalah surah lazim, Qul huwallah, imam pakai speaker, dia lawan imam, Bismillahirrahmanirrahim. Ada ke macam tu? Bukan. Yang nak dikatakan dengar suara ketika mana solat sendiri, solat seorang diri, solat berjemaah, solat fardu, solat sunat. Yang nak dikatakan kita dengar dekat telinga sendiri itu macam mana? Ulama sebut duduk dalam satu bilik sunyi. Contoh, duduk dalam satu bilik sunyi, jangan ada bunyi kipas, jangan ada bunyi apa-apa. Cuba baca kadar mana kita dengar bacaan Fatihah kita. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Tu. Kadar tu. Contohlah kita kata volume tu nombor 2. Contoh. Macam tu jugalah kita bawa di dalam solat kita. Walaupun kita dah sebut volume nombor 2, tapi dalam solat kita tak dengar. Sah sembahyang kita. Sebab kita dah cuba di satu tempat yang sunyi, ruang yang sunyi, tak ada orang bunyi apa-apa. Kadar tu kita dengar bacaan kita di telinga kita, maka itulah juga kadar yang kita bawa dalam berjemaah. Walaupun kadang-kadang motor lalu, kadang-kadang orang buat construction bunyi drill, takkan kita nak lawan bunyi drill? Nah, dah ustaz kata kena dengar dekat telinga. Ataupun ada orang dia baca Fatihah sehingga mengganggu orang kat sebelah, pun ada juga. Nah, bismillahirrahmanirrahim, macam dia seorang semayang, geram betul aku. Nah, ada orang macam ni. Kalau dulu rapat-rapat, contohlah masa kita saf kita betul-betul, nah, kadang-kadang sampai saf dekat belakang pun dengar dia punya suara. Sebab dia tak faham. Yang nak dikatakan dengar sendiri itu macam mana? Bukanlah sampai lawan suara imam guna mic. Bukan. Bawa dalam satu tempat sunyi, kadar mana kita punya dengar. Macam tu juga bagi salam. Berapa ramai orang tak sebut Assalamualaikum fil alamin innaka hamidum majid. Dia link kepala je. Tak sebut perkataan Assalamualaikum. Tak dengar dekat telinga. Bang, inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Orang solat pun aku bubuh dalam neraka wil, kata Allah.
Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sebab apa? Sebab solat dia ada problem, dia tak mengaji, dia tak belajar. Solat tu bagus dah, dengar orang bunyi laungan azan berjemaah, bagus, bukan kata tak bagus, tapi majlis ilmu ni tadi mesti kena tuntut. Sebab tu ustaz kata tadi, wajib ke atas seorang individu wal muslim, Nabi kata, untuk tuntut ilmu. Ulama kata tak payah sibuk-sibuk cari ilmu banyak-banyak. Maksudnya cari ilmu lama-lama. Dapat cari ilmu lama lagi bagus. Tapi ulama kita kata bagi orang khawasul awam, orang macam kita ni, cukup di antara maghrib dengan isyak, memadai dah. Bainal maghrib wal isyak, kata ulama, di antara maghrib dengan isyak ni kau datang. Kata ustaz, kita kena seimbang dunia akhirat ustaz. Kan? Tak boleh kita lebihkan dunia sangat ustaz. Tak boleh kita lebihkan akhirat sangat. Dunia kata seimbang, akhirat kata seimbang. Awak kerja pukul berapa? 8 pagi 5 petang. Berapa jam tu? 8 jam. 8 jam lah juga awak mengaji agama Allah. 8 jam jugalah awak baca Quran. 8 jam jugalah dalam tu awak menuntut ilmu. Adakah begitu? Tak perlu, kata ulama. Buatlah apa-apa kerja yang lain, tapi ulama kata bainal maghrib wal isya, datanglah ke dalam majlis ilmu. Dan ustaz tengok sekarang Melaka, subhanallah, macam-macam majlis ilmu. Masjid ni ada, surau ni ada. Masjid penuh, nak tak nak je kita pergi. Nak tak nak je. Tapi kadang-kadang orang kita ni lah kata berat dunia orang kita. Orang kita ni mudah kata duit je, pitih. Orang Kelantan panggil pitih. Orang Melaka panggil money. Kan? Orang kita ni lebihkan duit sangat. Bukan kita kata tak kena cari harta dunia, kena cari, tapi berat sangat. Ustaz buat contoh lah, katalah pagi ni pengurusi masjid bertam ni ataupun imam-imam mesyuarat. Semalam 2 hari lepas buat pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni pasang speaker luar ni. Hari Jumaat pun umum juga. Semalam kan Jumaat. InsyaAllah besok kita akan buat qiyamul lail dan salat fardu subuh beserta dengan kuliah subuh oleh Al-Fadhil Ustaz Nazri Nasir. InsyaAllah kita AJK dengan pengurusi, dengan imam-imam semua dah setuju dah. Kita akan buat kelainan sikit. Jemaah pun ternanti-nanti. Apa kelainan ni? InsyaAllah siapa yang datang kuliah subuh pada hari Sabtu 2 hari bulan 1, dengar kuliah subuh daripada mula sampai habis, lebih kurang dalam sejam, kita AJK Masjid setuju dah nak bagi RM RM1,000 pada setiap seorang jemaah. Aku rasa Mak Pit pun datang pagi ni kuliah aku. Mak Gian pun datang juga. Betul tak? 1,040 minit je duduk. 50 minit je. Ustaz, parking penuh ustaz. Penuh daripada mana? Daripada Bertamalim sampai Langkawi penuh parking. Nak 1,000? Itu kata bukan salah cari duit, bukan salah cari harta dunia, tetapi inilah yang Nabi SAW waris pada kita. Tak ada masalah kita nak cari dunia, dipersilakan. Tapi cukuplah dalam tempoh 1 hari 1 malam, 24 jam, bainal maghrib wal isyak, kita datang untuk kita dengar majlis ilmu. Memadai. Berapa ramai hari ni anak-anak muda kita yang jauh daripada agama Allah. Berapa ramai? Ni semalam tengok kena tangkap haluat lagi lah dekat Port Dickson. Dekat Melaka pun ada lagi. Dalam musim-musim PKP pun. Ni kata manusia akhir zaman ni tak malu dan tak segan nak lawan hukum hakam Allah. Tak malu. Kita tengok tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, dunia kita cukup-cukup tenang. Malam tahun baru saja Allah Ta'ala jentik sikit je. Mana? Pantai dekat mana? Seberang Taki, Terengganu. Apa melempah habis air laut sampai tengah jalan. Pasir-pasir, tanah, sampah, penuh. Tu signal kecil daripada Allah. Covid punya cerita pun tak habis lagi. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, gunakan kesempatan yang ada. Majlis ilmu yang ada, kuliah yang ada, berjemaah, jagalah cukup-cukup. Sehingga baginda Rasulullah SAW kata dalam kitab Jauharul Mawhub, karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur.
Nabi kata apa tuan-tuan? Dua golongan yang takkan miskin sampai bila-bila. Pegang cukup-cukup ni. Nabi sebut dalam hadis dua golongan manusia. Ni ustaz nak bagi tip. Nah, ustaz nak ajak tuan-tuan masuk saham. Ni. Nah, Nabi sebut dua golongan manusia yang takkan miskin, takkan apa sampai bila-bila, bila mana dia buat dua perkara ni, kata Rasulullah. Yang pertama sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jaga solat berjemaah 5 waktu sehari semalam takkan miskin sampai bila-bila. Ni Nabi sebut dalam hadis. Nah, ulama-ulama muktabar mensyarahkan balik. Nah, menukilkan balik. Nah, perkataan-perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Jawahirul Mahum. Tuan-tuan boleh buka. Nah, kelebihan orang yang takkan jatuh miskin, takkan jatuh apa-apa, mana dia punya key point dia yang kuat? Apa antara lebih dia ni tadi? Nabi sebut orang jaga berjemaah, yakni 5 waktu. Kalau tak boleh 5, jaga 4. Tak boleh 4, jaga 3. Tak boleh 3, jaga 2, 1. Jangan dalam tempoh 24 jam, 1 jemaah pun tak datang. Ni bahaya ni. Kalau nak kata 5 waktu ni ustaz, berat sangatlah ustaz. Nah, subuh kadang-kadang lajak, zuhur, asar, maghrib, isyak, sibuk. 5 waktu, 1 mula-mula. Anak kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, mana? Jiran kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, mana saat? Nah, tak boleh 5, 1 waktu pesan pada dia. Takkan kau 1 waktu pun tak boleh datang. Nah, mungkin hari Isnin sampai Jumaat kau sibuk, datanglah subuh pun sibuk juga. Datanglah maghrib, zuhur, asar kau dekat pejabat, datanglah isyak berjemaah. Lama kelamaan Allah Ta'ala akan campakkan satu perasaan ke dalam orang yang rajin berjemaah ni. Kalau tak mai berjemaah, dia rasa lain macam. Ini Allah Ta'ala akan campakkan satu perasaan. Nah, sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, orang yang jaga jemaah, Nabi sebut dalam hadis, takkan miskin sampai bila-bila. Cuma ulama-ulama muhaddisin tafsir yang kata tak miskin ni macam mana? Jadi kaya raya ke ustaz? Jangan faham macam tu. Salah. Kan nanti ada orang datang, ustaz, saya imam ustaz. Kenapa bang? 5 waktu jemaah tak pernah tinggal ustaz. Ya, kenapa? Ustaz kata tak jadi miskin kan? Ustaz, saya tak jadi pun macam Datuk Vida ustaz. Tak jadi pun macam Alif Syukri ustaz. Nah, kaya raya tu ustaz. Imam ni nak kena smackdown dengan aku tuan-tuan. Nah, bukan macam tu. Jangan faham macam tu. Salah. Tu kata hadis nak pencerahan, bukan hadis main pakai belajar je dah. Ngaji hadis ada mustalah hadis. Nah, naik pula tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Sunan Tirmizi, naik pula Sunan Abi Daud, naik, baru sampai Sahih Bukhari. Bukan tengok-tengok, faham. Dah, itu yang habis. Nah, orang baca Yasin Khamis malam Jumaat dia salahkan. Nah, dia kata ni Nabi tak buat. Nah, Nabi baca Kahfi, kita pun baca Kahfi lah, muka dia pun tak nampak juga. Nah, suruh baca Kahfi, muka dia pun tak nampak. Buat majlis selawat dia tak nampak. Buat gotong royong tak nampak. Buat kuliah tak nampak. Habis apa benda? Ni. Hati-hati. Nah, dalam mengaji pun, dalam menuntut ilmu pun, iblis masih buat kerja untuk sesatkan anak cucu cicit Nabi Adam. Jadi Nabi sebut apa? Takkan miskin, bukan jadi kaya raya lah. Jangan faham macam tu. Orang jaga jemaah 5 waktu, yang Nabi sebut tak miskin, ulama bahas berkat ada pada diri. Allah Ta'ala campakkan keberkatan. Nah, keberkatan jangan ingat duit dia. Duit dia. Kita kalau cakap berkat, duit tambah, duit dah. Jaga jemaah, asalnya isteri kita susah nak dengar cakap kita. Bila mana jaga berjemaah, Allah Ta'ala lapangkan hati isteri kita. Dulu kalau pergi ofis, tiap-tiap hari bergaduh kelahi. Nah, tapi sekarang Alhamdulillah ustaz, bila pergi berjemaah ni ustaz, pergi tempat kerja pun lapang dah adik. Dulu dengan adik-beradik, tak bertelagah, tak sah. Sekarang bila sekat-sekat dah jaga jemaah ni, bila mana dah mula berjemaah, ustaz, saya maafkan je lah ustaz. Saya dah malas dah ustaz nak bergaduh-gaduh, lagi-lagi dah berumur ni ustaz. Saya minta maaf pada dia, dan apa salah dia, saya maafkan. Nampak? Ustaz, dulu ustaz, anak saya baca Quran pun tak reti.
Tapi bila mana saya jaga jemaah Ustaz, betul Ustaz kata, nak menitik air mata saya. Kenapa bang? Anak saya dah boleh baca Quran Ustaz. Hantar pergi tempat mengaji, hantar pergi tempat kelas Iqra. Alhamdulillah Ustaz, dah boleh mengaji seronok. Saya pun Ustaz turut suka tengok Ustaz. Dan saya pun menjadikan satu anjakan paradigma bagi diri saya pun nak mengaji. Nampak berkat. Ustaz, dulu Ustaz, Allah gaji banyak, 4,000, 5,000, nak bagi mak ayah pun tak mampu Ustaz. Tapi sekarang Alhamdulillah, nah, gaji saya taklah seberapa Ustaz, tapi boleh hulu pada mak ayah. Nah, sikit banyak tu Ustaz, nombor 2, tapi Alhamdulillah, berkat. Ni kata, cek, semak, jaga berjemaah. Sebab tu balik ni pesan pada menantu. Nah, pesan pada anak-anak, bah, pinjam duit bah. Bah, nak loan dulu bah. Bah, ni duit tak cukup lah bah, bulan ni nak bayar kereta. Tengok masa sesuai je, masuk sikit. Abah tengok engkau ni asyik pinjam duit je. Abah bukan marah. Mana boleh kata tak cukup? 4 bulan kita dalam perut mak kita, Allah Ta'ala telah tetapkan 4 perkara. Betul? Sebelum 4 bulan, dia panggil nutfah, alaqah, mudrah, dia panggil. Pancutan air mani, segumpal darah, seketul daging. Lepas 4 bulan tu baru tiup roh. Tiup roh tu orang panggil Allah Ta'ala ada date dah. Tarikh mati, rezeki banyak mana, jodoh ada ke tidak, kemudian qada dan qadar. Ni rezeki ni dah ditetapkan, memang ada, cuma bagaimana kita nak create jadi berkat. Abah tengok engkau ni pinjam dengan mak 1,000 bulan ni, bulan depan pinjam dengan abah 1,000 pula, bulan satu lagi kau minta dengan adik engkau pula, bulan satu lagi kau minta dengan kak cik pula, akak engkau. Abah tengok engkau ni macam ada masalah. Tak ada bah, duit tak cukup lah bah, bos bagi sikit lah bah, kerja pagi petang siang malam. Dia bagi buat tanggung macam tu, tuan-tuan masuk cantik. Nah, ni abah nak pesan. Abah duduk dalam kuliah ustaz pagi tadi, Ustaz Nazri. Nah, abah tengok engkau jemaah kurang sikit, abah tengok engkau. Cantik tu. Kita nak kasar-kasar jangan. Nah, takut dia tak boleh dengan kita. Kasar ni Nabi sebut 7 hingga 12 tahun anak tu. Nah, ini anak dah besar dah. Relax-relax je biasa. Kau jaga jemaah. Nah, bila kau jaga jemaah, kau yakinlah cakap abah, Allah Ta'ala cukupkan rezeki kau. Nah, ini tempat dia tips supaya tak jatuh miskin, supaya Allah Ta'ala berkatnya. Sehingga ada seorang jemaah ustaz ni, ustaz mengajar dia dekat Ampang, Kuala Lumpur. Dia kata, ustaz, saya semenjak dengar ustaz kata tu, saya pegang betul-betul ustaz. Apa dia bang? Saya jaga jemaah ustaz. Dulu betul ustaz, tak jaga jemaah, duit tak cukup, kereta rosak, washing machine rosak, rumah masuk penyamun, handphone jatuh dalam air, macam-macam ustaz. Tapi bila jaga jemaah ni betul lah ustaz. Ustaz, berkatnya ya Allah ustaz. Boleh tak nak cium tangan ustaz, nak peluk ustaz? Tak payahlah macam tu bang oi. Nah, dia sampai rasa nak terima kasih. Ustaz, betul lah apa ustaz kata. Bukan ustaz kata, ustaz ambil daripada hadis Rasulullah, ustaz sampaikan je. Tapi betul ustaz berkat. Ustaz, ya Allah, saya ni ustaz jarang bagi mak ayah saya duit. Tapi bila saya jaga jemaah ni ustaz, cukup ustaz. Boleh bagi mak ayah, boleh infak, boleh wakaf. Baru-baru ni masjid saya nak buat aircon, saya hulu ustaz. Sikit banyak pun saya hulu. Tapi ustaz, satu benda yang luar biasa Allah Ta'ala bayar pada saya. Saya tak pernah dapat benda ni ustaz, dan saya tak pernah terlintas. Apa dia bang? Allah ustaz, berkatnya apa ustaz cakap, ustaz boleh tak nak peluk ustaz? Tak payahlah bang. Apa benda yang abang dapat tu? Ustaz janji jangan marah. Apa pula nak marahnya bang? Ustaz, ya Allah, terima kasih ustaz. Ustaz ajarkan saya, sentuhkan bab berjemaah ni ustaz. Betul-betul saya pegang berkat ustaz. Ya Allah ustaz, terima kasih ustaz. Nak peluk tak payah. Apa benda cakap dah cepat ustaz nak tahu ni. Ustaz janji jangan marah. Nak marah apa pula? Ustaz, berkatnya ya Allah. Iyalah apa benda ya Allah, lama now tunggunya. Nah, ustaz, baru-baru ni ustaz, asbab saya berjemaah, saya rajin ustaz, memang berkat. Ya, apa berkatnya? Baru-baru ni saya menikah seorang lagi ustaz. Tu nampak. Berkat dia jaga jemaah, menikah seorang lagi. Ustaz kata dengan dia, bang, abang anak murid ustaz tak? Ustaz pun seorang je bini, abang 2. Dia jawab apa? Selamba je. Ustaz takut bini, kurang ajar betul tuan-tuan. Nah, ustaz takut bini. Ustaz jawab balik dekat dia, bukan takut bini. Bini tak takut dengan ustaz.
Nah, nak kata berkat dia sampai boleh kahwin satu lagi, biarlah itu bahagian dia. Mungkin bahagian kita lain. Allah Ta'ala cukupkan anak-anak bagi kita. Dulu anak-anak susah nak balik kat rumah kita. Ni Alhamdulillah. Nah, kalau dulu-dulu dengan jiran bermasam muka, ni pergi jemaah. Alah Ustaz, benda kecil-kecil ni malah lah Ustaz, saya dah maaf. Itulah kepentingan berjemaah. Nampak? Allah Ta'ala bentuk. Satu. Dan yang terakhir, pukul apa dah ni? Ustaz tengok semua lapar nasi lemak ini, tak boleh lama-lama. Nah, nombor 2, last sekali, sebelum kita akhir. Orang yang tak akan jatuh miskin, orang yang tak akan jatuh apa ke dana sampai bila-bila, Nabi sebut dalam hadis, orang yang mendoakan kesejahteraan kepada kedua ibu bapa ni. Tak akan miskin sampai bila-bila. Yang Nabi sebut dalam hadis. Nah, semua ada mak ayah, betul? Semua ada, jangan menipu dengan aku. 3 orang yang tak ada mak ayah. Nabi Allah Adam AS, mak tak ada, bapak tak ada. Siti Hawa, nah, tidak ada bapak, tidak ada mak. Kemudian Nabi Allah Isa AS, bapak tak ada, mak je ada. Betul? Kita semua ada mak, ada bapak. Cuma hidup dan mati saja. Doa lah lepas habis solat. Takkan doa mak ayah pun tak boleh. Imam doa, Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Doa mak ayah lah tu. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, dosa kedua ibu bapa aku, ya Allah, wa liwalidaina. Ustaz, saya bahasa Arab ni kurang sikit lah Ustaz. Doa dalam bahasa Melayu. Mak hidup lagi tak? Ayah hidup lagi tak? Hidup Ustaz, dua-dua hidup. Doa cara hidup. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau berilah keberkatan kepada hidup mak ayah aku. Luaskanlah rezeki kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sihat tubuh badannya. Doalah. Mak ayah dah meninggal. Tak ada dah mak tak ada Ustaz. Ayah pun tak ada. Semua tak ada dah. Doa cara meninggal. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lapangkanlah kubur kedua ibu bapaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kubur ibu dan ayah aku, ya Allah, sebahagian daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau kumpulkanlah ruh arwah ibu dan arwah ayah aku, ya Allah, bersama orang-orang soleh, ya Allah, bersama para anbiya, nabi-nabi, ya Allah, bersama dengan para mursalin, rasul-rasul. Doa lah. Ni doa pun malah. Assalamualaikum, pum balik. Nah, doalah sekejap. Apa salahnya? Kecuali sakit perut, itu lain cerita lah. Nah, kecuali Ustaz, saya kelang kabut ni Ustaz, ada kerja sikit Ustaz, nak ambil rumah lama dah keluar tu. Pergilah. Ni tak 5 waktu. Assalamualaikum, cum. Assalamualaikum, cum. Betul, walaupun benda tu bukan wajib. Benda tu tak wajib, tak doa pun tak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Siapa minta doa pada aku perkenankan. Itu tempat dia. Betul. Allah Ustaz, dalam solat tu pun sebenarnya doa. Betul. Tapi kadang-kala ulama tafsir, kalau kita minta doa ni tuan-tuan, kadang-kala doa kita ni banyak hijab. Tapi ramai-ramai berjemaah ada doa orang mustajab. Dia sebut dia amin dengan kita-kita tempias sekali. Nah, ada orang yang Allah Ta'ala, dia ni banyak dosa lambat. Nah, sebab tu keberkatan doa. Doalah mak ayah. Nah, dan doa ni tuan-tuan, walaupun berulang kali, tak ada masalah. Benda yang sama. Nah, cuma dalam kitab-kitab sebut, kalau berjemaah, afdal bahasa Arab. Doa berjemaah. Tapi kalau semayang seorang, contoh, macam kejap lagi masuk waktu duha, doa dalam bahasa yang kita faham. Kalau semayang seorang, semayang tahajud, contohlah, semayang hajat, semayang duha, semayang apa lagi? Taubat, semayang seorang diri. Doalah dalam bentuk apa bahasa yang kita faham. Nah, Allah semua bahasa dia faham. Nah, cumanya walaupun doa tu yang sama, tidak ada masalah, tidak ada isu dia. Nah, cuma kadang-kadang kita jangan orang kata jadi orang tak cerdik sangat. Bila cakap macam ni, dia bermudah-mudah tentang doa. Sebab Ustaz pernah cerita dalam satu kuliah macam ni juga, di satu masjid. Hamba Allah tu kuliah maghrib.
Ustaz ceritalah berkenaan dengan doa bla 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 bla. Lepas semayang fardu isyak, dia semayang ba'diyah isyak. Okay, ustaz pun lambat sikit. Dia dah duduk tahiyat akhir dah. Ustaz baru angkat takbir. Nah, dia pun doa, dia dah bagi salam, ustaz berdiri ni. Dia pun doa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu sunat dalam berdoa, dia panggil adab. Mula-mula sebut nama Allah, puji-puji bagi Allah, kemudian selawat. Dia adab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dia panggil adab. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, dan selawat dan salam kepada Rasulullah. Adab dia mula-mula sekali. Kita nak bagi ucapan, kita nak cakap depan orang, pertama puji bagi Allah, kedua selawat. Ustaz berdirilah ni tengah baca, iya kan nak. Dia pun doa kat sebelah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Allah, berulang-ulang kali. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah. Ustaz dekat sebelah, iyyaka na'budu. Duk dengar dia baca doa, aku pun tak khusyuk dia jadi. Ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Macam biasa. Aku rasa tengok dia kecil besar je masa tu tuan-tuan. Dia ingat order roti canai agaknya. Macam biasa sampai orang tu tahu dah roti canai dia tarik, kurang ajar betul tuan-tuan. Geram dibuat ni masa tu tuan-tuan. Nak cerita pada tuan-tuan, walaupun berulang kali, walaupun kita katakan doa kita itu tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benda tadi tu memang harian kita sebut, tidak ada masalah. Kerana apa? Kerana doa kita ada daripadanya belum dikabulkan oleh Allah, maka jangan pernah kenal erti lelah dan putus asa untuk doakan kedua mak ayah kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, gunakan ruang, gunakan masa yang ada ketika ini, kerana dunia sekarang ini bukan tempat kita kelahi dah. Dah tiba masanya umat Islam kita kena satu hati. Tiba masa dah. Lama dah kita ni bertolak ansur, sehingga kita ditolak secara beransur-ansur. Lama dah. Dah sampai masanya benda kecil-kecil umat Islam, orang Melayu kita, tuan-tuan, memaafkan saja. Tuan-tuan tengok hari ni bagaimana kita punya tugas tanggungjawab semakin banyak, masa kita semakin sempit. Tuan-tuan tengok dengan wabak, tuan-tuan tengok dengan perzinaan, tuan-tuan tengok dengan orang minum arak, tuan-tuan tengok dengan orang LGBT, dan paling penting maksiat paling besar adalah orang yang tinggalkan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Itu maksiat paling besar. Kerana punca tinggal solat boleh zina, tinggal solat boleh rasuah, tinggal solat macam-macam boleh berlaku. Maka dah habis masa dia untuk kita berbalah. Dah tiba dah saatnya umat Islam, terutama orang Melayu tanah air kita, dah tiba masa untuk kita bersatu hati. Takkan kita nak tengok lagi tuan-tuan orang hina agama kita. Ni bukan saya nak cerita politik, ni sensitiviti umat Islam. Kena ada. Orang terbalikkan bendera Malaysia, tuan-tuan tak rasa apa ke? Tuan-tuan kalau mengaji dalam sirah Nabawiyah, di zaman Nabi SAW masuk perang, Nabi ada bagi seorang untuk pegang bendera. Yang kita maklum kalau pergi haji umrah, pergi masuk muzium tu, warna hijau kalimah La ilaha illallah. Kalau tuan-tuan mengaji sirah Nabawiyah, kalau tak silap Ustaz Khalid Al-Walid, kalau tak silap, ada seorang hamba Allah, sahabat Nabi, Nabi kata, engkau pegangkan bendera ni, dalam perang nanti, kau pegang tugas engkau. Ni nak cerita bendera, jangan anggap benda main-main. Diberikan tangan kanan, masuk dalam medan perang, pancung, putus, pegang tangan kiri. Ni sahabat Rasulullah. Potong lagi tangan kiri, dipotong oleh musuh. Puak-puak kafir ni, tuan-tuan tahu pegang guna apa? Gigit guna mulut untuk tinggikan bendera agama Allah. Ni orang nama, alah ustaz, bendera Malaysia terbalik. Apa maksud bintang? Apa maksud bulan? Itu agama Islam. Apa 14 jalur? Semua ada maksud. Kita, alah ustaz, kalau sekali dua tak apa. Berapa banyak kali tuan-tuan tulisan Jawi nak dihapuskan, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Ni kata, kalau produk engkau pandai pula engkau tulis tulisan Jawi. Sebab apa? Sebab orang Melayu beli. Ni bukan kita nak marah tuan-tuan. Ni kena ada sensitivity. Kena ada rasa sikit, kenapa orang buat agama aku?
Kata Buya Hamka di dalam satu syair dia. Kenal Buya Hamka, ulama Indonesia. Dia kata apa? Di saat agama kamu dihina, di saat agama kamu dicaci, di saat agama kamu dipijak, kamu diam, kamu bacol, kata Buya Hamka, gantikan pakaian pada tubuh kamu dengan kain kapan, kata Buya Hamka. Bahasa mudahnya, orang hina agama kau, bangsa kau, kau tak ada apa-apa Mudah bahasa lah. Sebut macam tu, lebih baik kau matilah. Macam tu maksud dia. Tapi tak naklah sebut dalam bahasa yang kasar. Nak sebut dalam bahasa sejarah. Nak sebut dalam bahasa apa? Bahasa yang memberi kefahaman, bahasa sastra supaya orang faham. Ini Buya Hamka, ulama Indonesia. Orang buat apa-apa, tak apalah ustaz, biar je lah. Orang ambil hak kita, orang zalim bangsa kita, orang buat kepada umat Islam, bla bla bla. Alah ustaz, tak apalah, lebih-lebih kurangnya. Ni bahaya orang macam ni. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ustaz bukan nak menimbulkan pergaduhan, perpecahan. Dah. Kita cerita kita. Orang lain bersatu hati. Orang lain tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, pegang macam mana pun tak terlerai. Tapi kita tuan-tuan yang rahmati Allah, orang cucuk sikit je, habis kita tabur fitnah. Nah, habis kita pergi buka aib orang. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ruang dan waktu yang ada ni tuan-tuan, insya-Allah kita manfaatkan, kita berikan, orang kata sepenuh tenaga kita, sepenuh masa kita untuk agama Allah. Dan khulasah ustaz pada pagi yang mulia ini, Allah Ta'ala bagikan ruang kepada kita. Allah Ta'ala bagi masa pada kita. Dia bagi hayat pada kita. Dia bagi nafas pada kita sehingga hari ini. Bukan untuk kita mengulangi kesilapan yang di belakang. Tetapi Allah Ta'ala bagi nafas, bagi masa, bagi saat untuk kita perbaiki diri kita. Sedikit demi sedikit. Walaupun tak banyak, sedikit demi sedikit. Hampir 1 jam Ustaz cerita dengan tuan-tuan. Ustaz curahkan ilmu pada tuan-tuan. Ustaz share dengan tuan-tuan. Ustaz muzakarah dengan tuan-tuan. Takkan tak ada satu poin pun tuan-tuan boleh bawa balik. Sebab tu gunakan masa yang ada. Jangan ulangi lagi kesilapan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita semua. Jadi Ustaz rasa cukup dululah kuliah Ustaz pada pagi yang mulia ini. Jam pun dah 7.40, 7.45 dah. Nah, Ustaz datang jauh daripada negeri Kelantan. Takkan nak ceramah 30 minit tak berbaloi. Nah, semalam dekat Pengkalan Rama, kuliah satu surau. Dia kata insya-Allah kita akan mendengarkan kuliah Ustaz Nazri lebih kurang 30 hingga 40 minit. Nah, aku dapat mic tuan-tuan 40 minit. Apa benda datang jauh-jauh. Kan? Takkan 40 minit aku santap 1 jam setengah tuan-tuan. Nah, kan? Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu taala, tak apalah orang kata mukaddimah awal-awal kita, sesi perkenalan kita, ukhuwah silaturahim kita, insya-Allah kalau ada rezeki lagi, ada masa lagi, ada kelapangan lagi, kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Segala yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap, yang kurang itu datang daripada ustaz. Insya-Allah ustaz mendoakan ibu-ibu, ayah-ayah semua diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Ustaz doakan ibu-ibu semua dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz doakan ibu-ibu, ayah-ayah semua diberikan keterbukaan untuk istiqamah mengaji dan berjemaah di masjid ini. Dan yang paling penting, insya-Allah kipas-kipas, lampu-lampu, ekon-ekon yang dijalakan, kapet sejadah, semua akan jadi saksi dan hujah kita. Sekiranya kita tak ada rezeki lagi nak berjumpa pada masa akan datang, mungkin Allah Ta'ala ambil nyawa kita, mungkin kita tak ada umur lagi, yakin dan pasti insya-Allah kalau bukan di atas dunia, insya-Allah kita semua pada pagi ni akan berjumpa di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala yang memberi kebaikan kepada kita. Sekali lagi Ustaz mohon maaf sekiranya terambil masa ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan 1001 kebaikan pada kita pada pagi yang mulia ini. Aqulu qauli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wardina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.